Setiap usahawan mengimpikan kejayaan dalam mengatasi segala cabaran. Demi menyaksikan perniagaan mereka terus maju, Affin Bank mendorong perniagaan anda maju ke hadapan dengan menawarkan perbankan tanpa batasan dan menyokong setiap matlamat perniagaan anda. Looking for a medical card? Just start tapping. After all, we tap every day. We tap to buy stuff. Tap to communicate. Tap to work. Tap to play. And now with AXA, we can tap to protect ourselves and our loved ones. Introducing eMedic, the first ever online medical card in Malaysia. Yes, that's right. You can now tap for medical protection. Just tap to purchase. Tap for strong hospitalization benefits. Tap for personalized consultation. Tap for rewards. All for a monthly premium that will make you tap your fingers in excitement. Fast, easy, and affordable. Isn't that fantastic? Tappity tap your way to a peace of mind with AXA eMedic now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat datang ke sesi webinar kepada semua ahli-ahli panel dan juga penonton-penonton SME Chat yang membawa tajuk memperkasakan startup melalui akses pasaran, anjuran Affin Bank dan Affin Islami. Okey, terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya, iaitu saya Arizal akan menjadi moderator anda untuk selama 1 jam ini, dan saya adalah pengasas kepada Three Trees Media Network dan akan mengetuai untuk sesi webinar ini. Okey, dan sukalah saya ingin memberikan seberingkas informasi mengenai SME BizChat yang sedang berlangsung ini. Dan sebenarnya SME BizChat ni adalah siri bual bicara perniagaan yang dianjurkan oleh Affin Bank, Affin Islami, untuk kita sama-sama belajar mengenai trend terkini berhubung dengan para inovator industri dan juga mengetahui tips perniagaan untuk menyokong perjalanan keusahawanan. Dan untuk mengetahui lebih banyak untuk tentang webinar perniagaan ini, anda sebenarnya boleh melayari aplikasi Muda Alih SME Koloni Affin Bank di Affin SME Koloni. Okey, dan sesi kali ini sebenarnya kita menghimpunkan pakar-pakar industri untuk berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka yang luas dalam kepentingan mewujudkan akses pasaran kepada perniagaan startup ni. Okey, dan objektif utama kita adalah untuk memahami kepentingan perniagaan startup itu sendiri dalam memacu ekonomi negara dan membina ekosistem yang kondusif untuk perniagaan startup. Okey, secara ringkasnya saya ingin kongsikanlah dengan ahli-ahli panel dan juga para penonton. Kita semua sedia maklum bahawa perniagaan startup ni adalah yang memainkan peranan sebagai penggerak inovasi untuk menjamin kelangsungan ekonomi kan. Dan tetapi kebanyakan perniagaan startup ni menghadapi cabaran dalam memperkenalkan sesuatu produk baru kerana mereka tidak mempunyai kapasiti ataupun rangkaian yang mencukupi dalam menebusi pasaran, utamanya pasaran barulah bagi memasarkan produk mereka ni. Oleh itu kita harap pihak-pihak termasuk institusi kerajaan dan juga swasta bekerjasama dan berganding bahu
untuk mengukuhkan ekosistem perniagaan startup dengan mewujudkan akses pasaran yang diperlukan oleh perniagaan startup ini, terutama perniagaan startup tempatan untuk meningkatkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Dan sebelum saya meneruskan acara ini, saya bagi pihak Afin Bank, Afin Islami ingin memohon maaf kepada para penonton yang menyertai kami bahawa, dan juga memohon maaf dari pihak CEO Iskan iaitu Encik Muhammad Firdaus bin Azharuddin dan CEO SME Corp Encik Rizal Naini, kerana mereka berdua tidak dapat hadir pada bersama-sama kita pada petang ini kerana mereka mempunyai mesyuarat mengejut dan penting bersama Yang Berhormat Menteri di Putrajaya. Tetapi Alhamdulillah, jangan risau, jangan gundah gelana kerana kita masih dapat bersama-sama dan menampilkan pakar-pakar industri dari Afin Islami, Iskan dan SME Corp juga. Jadi kita akan bersama dengan Encik Nazli bin Khalifah iaitu CEO Afin Islami, Encik Faiz Azlan binti Hamzah iaitu pengurus Jabatan Bimbingan Iskan, dan juga Encik Zaki Moh, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pelaksanaan dan Pembangunan SME Corp untuk sama-sama berbincang kepentingan mewujudkan akses pasaran dalam dan luar negara untuk membantu perniagaan startup kita. Jadi kita jangan risau, orang-orang yang bersama kita pada petang ini semuanya hebat-hebat belaka. InsyaAllah mereka akan memberikan ilmu, bantuan dan juga tips kepada usahawan kita yang sedang berkumpul. Okay, apa khabar Cik Nazri, Cik Zaki dan Cik Faiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat semua nampak tu semua sihat tu. Semua dah bersedia kan? Untuk kita bersama-sama nak berkongsi ilmu dengan rakan-rakan kita, rakan-rakan usahawan kita. Okey, sebelum saya saya nak beri briefing sikit lah tentang latar belakang ala-ala panel kita ni, yang bersama kita pada petang ini. Pertama saya akan berikan seberingkas tentang Encik Nazli. Encik Nazli bin Khalifah telah dilantik sebagai CEO Afin Islami sejak Jun 2015 kan Encik Nazli? Dan Encik Nazli ni memegang beberapa portfolio penting di Afin Bank, berhad seperti Ketua Strategi dan Sokongan Perniagaan dan juga Ketua Korporat Strategi. Cik Nazli sebenarnya berpengalaman ya tuan-tuan, lebih 20 tahun dalam bidang perbankan ni. Dan sebelum menyertai Afin Bank Berhad, Cik Nazli telah berkhidmat dengan sebuah bank tempatan terkemuka selama 17 tahun. Wow, lama 17 dengan tempoh 20 tahun lagi. Berapa puluh tahun dah Cik Nazli punya experience dalam dunia perbankan kan. Dan Cik Nazli mempunyai kelulusan dalam di universiti, dari Universiti Simon Fraser di Vancouver, Kanada pada tahun 1991 dengan ijazah pentadbiran perniagaan, pengkhususan dalam perancangan dan kewangan. Dan pada masa ini Cik Nazli ialah pengarah bagi IAP Integrated Sdn Bhd dan juga RAID Holding Sdn Bhd dan ahli lembaga pengarah Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia ataupun IBFIM. Dan Cik Nazli juga merupakan ahli Majlis Persatuan Perbankan Islam dan Institusi Kewangan Malaysia. Itu hebat orangnya. Dan seterusnya saya ingin memperkenalkan juga panel kedua pada petang ini iaitu Encik Zaki Moh daripada SME Corp iaitu Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pelaksanaan dan Pembangunan SME Corp. Apa khabar Cik Zaki? Tadi dah tanya khabar lagi ya. Ditanya lagi sekali. Okey. Cik Zaki bertanggungjawab mengetuai pelaksanaan program bantuan kewangan, pembangunan sektoral, penggunaan teknologi dan pendigitalan, pembangunan bumi putera, inovasi dan khidmat nasihat untuk PKS. Jadi memang sesuai sangat untuk hari ini beliau akan berkongsi dengan kita tentang pengalaman-pengalaman dan ilmu daripada yang beliau miliki. Dan Encik Zaki ni sebenarnya telah berkhidmat dengan SME Corp ni ataupun SME Corporation Malaysia ni secara rasmi sebelum ni dikenali sebagai Small and Medium Industry Development Corporation sejak tahun 1998, dan beliau merupakan berkelulusan Universiti Utara Malaysia UUM dengan sarjana pentadbiran perniagaan MBA Universiti Teknologi Mahara UiTM, sama macam saya pada UiTM juga. Nak share juga. Okey. Dan dengan sarjana sains dalam pengurusan maklumat dan mempunyai ijazah sarjana muda teknologi maklumat
kepujian dari UUM. Beliau juga merupakan eksekutif bertauliah jurulatih perniagaan dari Universiti Malaya. Okey, itu dia Cik Zaki, punya pengalaman yang luas juga dalam bidang keusahawanan yang akan memberikan banyak tip dan nasihat kepada rakan-rakan usahawan kita. Okey, panel ketiga kita seterusnya adalah Cik Faiz Azlan bin Cik Amzah, iaitu pengurus Jabatan Bimbingan ISKEN. Okay, orangnya handsome, muda lagi. Okay, dan pemegang ijazah sarjana muda pengurusan dengan multimedia daripada Multimedia University MMU. Beliau bergraduasi pada tahun 2007 dan seterusnya mempunyai ijazah sarjana pemasaran dari MMU dan bergraduasi pada tahun 2015. Pernah berkhidmat dengan sebuah syarikat teknologi selama 4 tahun dalam pengurusan projek dan seterusnya bersama dengan Teraju atau unit peneraju Agenda Bumi Putra selama 6 tahun sebagai eksekutif kanan strategi dan pengurusan projek yang bertanggungjawab untuk memantau kesemua program-program yang dilaksanakan untuk mencapai objektif serta sasaran ditetapkan. Dan kini Cik Faiz bersama dengan ISKEN sejak tahun 2019 Cik Faiz, 2 tahun lepas ya, betul. kan? Betul. Sebagai pengurus bahagian bimbingan dan pengurus bahagian bimbingan yang melaksanakan program-program keusahawanan berteraskan bimbingan bagi membantu usahawan seperti online onboarding, coaching program atau e-board, program pembangunan produk, program bimbingan keuntungan menu serta konsultansi perniagaan seperti Biz Clinic dan e-Biz Clinic. Program-program ini adalah bawah tanggungjawab Cik Faiz kan, untuk memastikan bimbingan kepada usahawan ni mendapat bimbingan yang sepatutnya lah kan Cik Faiz. Ya, betul. Itu dia pengalaman-pengalaman daripada ketiga-tiga panel kita. Semuanya hebat-hebat belaka yang akan bersama kita pada petang ini. Okey, kita dah nak masuk ke sesi soal jawab lah selepas ni. Jadi sebelum saya akan berkongsi soalan-soalan dengan ahli panel kita, saya ingin mengumumkan jugalah kepada para penonton yang sedang menonton ni tentang kempen Watch Live and Win dengan mengisi e-borang yang tertera di bawah tu. Nanti akan ada ruangan komen di bawah dengan memberikan maklum balas tentang diminta tu untuk memenangi ada voucher daripada Shopee RM10 dan juga Oxwhite Breath Easy Face Mask. Jadi banyak Shopee akan bagikan voucher sekiranya anda memberi maklum balas dan juga akan dapat face mask daripada Oxwhite. Okay, alright. Okay, itu dia saya berikan seberingkas tentang panel, kemudian apa yang penonton-penonton boleh contribute dalam acara kita pada petang ini, insyaAllah. Okay, saya nak teruskanlah dengan sesi webinar pada kali ini dengan soalan yang pertama lah. Mungkin soalan ni saya ingin tujukan kepada Cik Faiz dan juga Cik Zakri. Okay. Pandemik COVID-19 yang kita sedang hadapi sekarang ni sejak 2 tahun lepas lagi telah melumpuhkan seketika aktiviti ekonomi negara dan banyak industri perniagaan turut menerima kesannya. Tetapi terdapat segelintir perniagaan startup yang membawa inovasi dan idea baru dapat menyesuaikan diri dengan perubahan semasa walaupun dalam waktu yang singkat. Apakah perkembangan terkini ekosistem perniagaan startup tempatan terutamanya dalam situasi pandemik COVID-19 sebagai norma baru? Mungkin Cik Faiz dulu boleh berikan pandangan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tuan Moderator kita Encik Arizal dan juga terima kasih kepada semua yang sudi menonton. Baik, berkenaan dengan soalan tersebut tadi, setelah berlakunya situasi pandemik COVID-19 ini, terdapat banyak usahawan baru yang telah pun muncul di mana kita lihat mereka ini adalah hasil daripada semasa tempoh pandemik tersebut. Ada yang kena diberhentikan kerja, kan, ada yang juga graduan yang menganggur. Jadi mereka ini
telah pun membuat keputusan untuk nak menjadi seorang usahawan. Jadi terdapat banyak juga usahawan di mana kalau kita lihat sebagai contoh dalam industri informal kan, kita mempunyai lebih kurang dalam 1.1 juta usahawan informal, dan juga mereka ini wujud daripada keperluan semasa tempoh pandemik COVID-19 ini. Bermaksud di dalam COVID-19 ini, di dalam tempoh pandemik ini, terdapat beberapa keperluan di dalam norma baharu di mana kita perlukan inovasi serta teknologi yang baru untuk kita ketengahkan, untuk kita komersialkan, untuk nak membantu usahawan ini untuk nak terus mengembangkan perniagaan mereka. Jadi usahawan yang informal ini, kita amat-amat menggalakkan mereka untuk mendaftarkan perniagaan mereka setelah pun berniaga dalam industri yang telah pun dipilih, kerana apabila mereka mendaftarkan perniagaan mereka, di situlah nanti mereka boleh mendapat pelbagai inisiatif dan juga program-program yang disediakan oleh kerajaan dan juga pelbagai agensi-agensi kerajaan yang lain untuk terus membantu dan mengembangkan perniagaan mereka. Jadi secara keseluruhannya memang terdapat perkembangan daripada segi pertambahan usahawan kan, especially yang mana yang telah pun keluar daripada sektor pekerjaan kerana telah diberhentikan kerja, dan mereka ini telah memilih bidang keusahawanan untuk nak berlangsungkan kehidupan mereka. Itu saja. Ramai tu kan, lebih kurang dalam 1.1 juta usahawan informal yang wujud sejak pandemik melanda negara kan. Jadi memang saya pun nampak kadang-kadang kalau kita tengok di mana-mana kan, semua orang nampak gerai-gerai tumbuh bagai cendawan di tepi-tepi jalan, di mana mereka mula start berniaga mencari wang sebab ramai yang dah terkesan tak ada pekerjaan, dan mereka ni masalahnya dia tidak mendaftarkan perniagaan. Ada yang ramai tidak mendaftarkan perniagaan dengan pihak berkuasa ataupun seperti contoh SSM. Jadi itu sebenarnya menyusahkan mereka, bukan untuk mereka dapat bantuan, tak kisahlah dari kewangan ataupun nasihat daripada agensi-agensi yang berkaitan. Okey, bagaimana pula pendapat daripada Cik Zaki Moh tentang perkara ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Waalaikumsalam. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada penganjur Affinbank, Affin Islamic atas jemputan untuk menyertai sesi ini. Jadi untuk menjawab soalan yang pertama ni dari segi ekosistem perniagaan startup lah ya. Kalau saya boleh sambung apa yang Cik Fat kongsikan tadi ya, saya nak quote sedikit statistik daripada SSM. Kita lihat tahun 2019 sebanyak 638 syarikat didaftarkan under business ataupun sole proprietorship ya. Pada 2020 kita nampak ada peningkatan ya sebanyak 7.5% ya, di mana sebanyak 389,889 syarikat didaftarkan under sole proprietorship dan partnership. Kita kat sini nampak dari segi peningkatan pendaftaran perniagaan tu berbanding dengan syarikat yang tutup, kalau ikut rekod yang seperti ini, yang kita ada dalam lebih kurang dalam 36,000. Saya nampak kat sini pandemik ni dia ada rahmat sikit lah. Kita nampak ramai mereka yang mencampurkan diri dalam perniagaan dan mereka mendaftarkan perniagaan. Tadi Tuan Moderator dah mention informal business ada lebih kurang 1.1 juta. So memang kita menggalakkan sangatlah mereka ni untuk berdaftar supaya mereka dapat akses kepada pelbagai bentuk bantuan ya, yang disediakan oleh kerajaan ya. Dari segi landscape perniagaan itu sendiri lah yang dilaksanakan oleh startup ni, saya nampak ataupun kami di SME Corp lah ya, saya nampak peningkatan yang amat ketara dari segi what we call internet presence ya. Kalau dulu dari segi internet presence pada tahun 2019 sebanyak 30% atau PKS usahawan yang orang can be discovered, boleh dijumpai di internet ya. Tetapi pada tahun 2020 ni peningkatan kepada 75.8% ya. So kita nampak penggunaan internet presence ni cukup tinggi. Dari segi spesifik untuk e-commerce pula, kita tengok peningkatan yang agak ketara juga daripada 27% pada 2019
kepada 37.9%. So kita nampaklah kat sini sebenarnya walaupun kita dilanda pandemik, ramai yang tidak dapat meneruskan perniagaan, tetapi dalam masa yang sama penggunaan teknologi ni kita nampak cukup memberangsangkan ya. Meningkat naik kan? Dari segi kepelbagaian ataupun fokus ya, kepada aplikasi yang sesuai itu perlu ditekankan lah pada masa ni ya. Mungkin pada tahun 2020 awal pandemik ramai usahawan yang apa kata orang mencubalah dan mungkin ada yang tidak berjaya ataupun salah memilih platform. Jadi mungkin pada tahun 2021 ni ramai yang dah mencuba dan mungkin dah jumpa aplikasi atau platform yang sesuai dengan perniagaan mereka. Selain daripada itu mungkin ahli panel yang lain Encik Rizal faham baru-baru ni mesti ada melancarkan Malaysian Startup Ecosystem Roadmap yang ni memang khusus untuk membantu startup untuk mereka mendapatkan funding ya, mendapatkan iman nasihat daripada mentor. Jadi dia adalah sebahagian daripada usaha kerajaan lah untuk memfokuskan kepada pembinaan startup ni supaya satu hari ada nombor yang cantik lah dari segi unicorn ya. Kita ramai, kita selalu cakap juga pasal unicorn ya, di negara barat, negara maju, mereka ni ramai dapat berjaya melahirkan unicorn. Jadi kita di Malaysia juga perlu ada ambition untuk melahirkan unicorn daripada startup yang ada ni. Jadi untuk sesi yang pertama ini mungkin itu saja saya punya maklum balas berkenaan dengan ataupun respon on the current landscape ataupun ekosistem on startup di Malaysia. Itu saja. Okey, jadi memang kita nampaklah ketaranya selain pada Encik Faiz mention tadi tentang penambahan usahawan dan juga Cik Zaki pula memaklumkan tentang penggunaan teknologi dalam digital termasuk dalam pembayaran, sebab mungkin kerana bila semua orang dah tak boleh nak keluar sangat, kena membeli secara online, jadi secara tak langsung penggunaan teknologi IT itu sendiri meningkat. Mungkin yang sebelum ni pun saya tengok, saya pernah tanya juga dengan ada usahawan yang sebelum ni memang orang lama lah tapi dia tak pernah gunakan website ke apa, tiba-tiba terpaksa gunakan juga Grab lah sebagainya, kerana itu adalah tak boleh tertinggal dari segi itu. Mereka kena juga teruskan gunakan apa yang ada untuk terus sukses, terus berada di pasaran. Kalau tidak, mereka tidak dapat terpaksa tutup bisnes sebab orang tak boleh datang kepada mereka, betul kan? Okey, dan perniagaan startup ni juga dikatakan memupuk semangat komuniti di mana terdapat budaya yang positif dan sokongan yang diberikan dalam kalangan syarikat startup melalui perkongsian maklumat, rangkaian dan sumber perniagaan. Dan ini sekaligus menggalakkan peluang perkembangan perniagaan yang sama rata untuk semua startup. Jadi soalan saya ingin tujukan pada Cik Nazli, apakah sebenarnya nasihat Cik Nazli kepada para penonton, usahawan khususnya yang baru hendak memulakan perniagaan mereka? Adakah model perniagaan secara brick and mortar ataupun merasaskan digital transformasi lebih bersesuaian dengan ekosistem perniagaan startup ini sendiri? Boleh Cik Nazli berikan pandangan dan nasihat? Ya, Assalamualaikum dan selamat petang semua yang sedang menonton live di Facebook. Terima kasih. Balik soalan yang Cik Rizal tanyakan kepada saya, unjulkan tadi, terangkan banyak benda lah yang perlu diambil kira kalau nak mula berniaga ni. Saya, pada Cik Rizal cakap tadi, saya ni kerja bank banyak tahun juga, tapi tak pernah berniaga. Lagi orang cakap dia ni apa hal pula kan. Tapi dari kita kerja bank ni, kita dapat lihat contoh-contoh or best practice ataupun atau sikap peniaga yang kita rasa boleh digunakan untuk memajukan perniagaan ya. Minta maaf sekejap, ada echo. Okey.
So kita dari apa yang kita tengok pada peniaga-peniaga yang dah berjaya, contoh-contoh yang kita boleh ambil pakai. Yang pertama untuk mulakan startup ni atau nak memulakan perniagaan ni kan, kita kena ada perancangan yang teliti lah kan, yang kita tengok planning, perancangan yang teliti sebelum memulakan perniagaan ni memang penting. Dia tak boleh main terjun macam tu kan. Saya nasihatkan kepada semua yang nak berniaga ni, kita first thing paling mula kita kena tambah ilmu kan. Kita kena buat penyelidikan perniagaan, apa yang kita nak buat, sama ada mempunyai demand ataupun permohonan yang tinggi, kita dapat berdaya saing dan mempunyai potensi untuk berkembang seterusnya. Ya, yang kedua ni berkenaan dengan diri sendiri orang yang nak berniaga. Kita tengok secara mental dan fizikal. Walaupun dia buat perniagaan yang simple, yang tak memerlukan fizikal, tapi fizikal dia kena kuat. Sebab yang kita tengok dia mungkin bergerak ke sana ke sini yang memerlukan keupayaan fizikal yang tinggi lah, dia kena sihat lah. Ya. Yang ketiga, dan ini penting, secara dalaman kita kena cekal. Kita tengok yang kita tak nak ni, yang selalu menghadapi masalah di setengah jalan, niaga tu mungkin masa dah putus asa. Ya. So kita dapat mudah putus asa, tapi kena terus konsisten dengan apa yang kita nak buat. Jadi dari situ yang kita tengok, macam hari ni pun kita tengok kita boleh dapat khidmat nasihat ya, yang disediakan oleh pihak kerajaan, pihak NGO, pihak swasta berkenaan dengan macam mana kita nak memulakan perniagaan, macam mana nak meneruskan perniagaan supaya berdaya saing, mempunyai kelangsungan. Ya, khidmat nasihat yang sesuai kita boleh dapat dari Encik Faiz dekat InScan, Encik Zaki dekat SME Corp, kita ada Mara, kita ada MyDeck, kita ada yang lain-lain yang memberikan khidmat nasihat untuk memulakan perniagaan. Kan? Kalau untuk khidmat bantuan khidmat kewangan, boleh bercakap dengan pihak-pihak bank. Tak semestinya Apin Bank dengan Apin Sami saja. Semua bank boleh memberikan khidmat pinjaman ataupun khidmat kewangan yang untuk kepada semua peniaga-peniaga yang memerlukan. Yang keempat yang kita rasa dalam masa sekarang ni yang kita tengok, peniaga kena kreatif dan berinovasi. Kreativiti ni sebab kita tak nak bersaing secara langsung, semua orang jual satu benda dan kita pun nak jual benda tu juga. Tapi kalau kita nak jual benda tu, kita kena cari jalan, kena cari berinovasi macam mana kita nak jualkan lagi memudahkan orang mendapat akses kepada produk yang kita nak jual. Contoh dia macam tu lah. Kena peniaga-peniaga startup ni memang selalunya mempunyai kreativiti dan inovasi yang tinggi lah. Sebab tu yang mana yang berjaya, dia terus dapat masuk dan masuk kategori unicorn sebagaimana Encik Zaki cakap tadi. Kan? Yang selain daripada itu, yang penting diperlukan diberi perhatian adalah pemasaran yang berkesan, marketing. Macam mana kita nak produk kita yang kita buat, sama ada secara online atau secara iklan ataupun yang sepatutnya. Tapi yang tu kita kena betul duduk dan fikir dan plan betul-betul macam mana kita nak memasarkan produk kita. Ya. Jadi untuk soalan yang kedua tadi, Rizal ya, yang brick and mortar yang atau secara fizikal ni lebih bersesuaian ataupun secara online bersesuaian dengan perniagaan sekarang. Dia bergantung kepada jenis perniagaan lah. Kalau kita nak buka repair motor, kena fizikal lah. Betul. Tak boleh lah online kan. Tapi kalau yang kreatif dan berinovasi, Cik Rizal, dia akan panggil, dia akan membolehkan orang panggil dia datang rumah. Tahu. Ya, saya pernah tengok ada macam tukar cermin. Cermin kereta. Dia bertukar kat rumah. So itu contoh inovasi dan kreativiti lah, bergantung pada sendiri apa
Jadi semua jenis perniagaan ni boleh buat dua-dua. Kita boleh buat physical saja atau online saja atau combine. Kan? Bergantung kepada modal keupayaan masing-masing. Kalau yang ada modal lebih mungkin boleh ada tempat fizikal dan juga boleh buat secara online, boleh pergi ke rumah atau buat delivery. Jadi yang kita rasa tak ada yang mana betul atau salah. Cuma kita kena letakkan apa pasaran, target market, target pasaran yang kita nak buat dan macam mana kita nak menyampaikan produk yang kita nak bagi tu. Ya, yang tu yang penting. Dari situ saya rasa dua-dua boleh. Kan? Yang paling bagus kalau boleh buat dua-dua fizikal ni, sebab di Malaysia ni kadang-kadang orang kalau baru bisnes baru dia nak tengok ada kedai atau ada tempat lah kan. Dia percayalah, trust. Tapi untuk mengembangkan pasaran atau penghantaran tu boleh buat secara online, tak ada masalah. So jadi dari situ yang balik kepada isu pertama atau poin yang pertama saya cakap tadi, kena planning betul-betul. Kena plan yang kita buat tu dengan perancangan, dengan penyelidikan yang kita nak buat dengan teliti, dan dari situ kita tahu apa model kita nak buat. Ya. So jadi itu pendapat saya setakat ni berkenaan dua soalan yang Cik Rizal unjurkan tadi. Okey, jadi yang penting sebenarnya tak ada siapa yang silap tak ada yang utama lah. Dua-dua boleh kita buat kan, bergantung pada apa bisnes atau apa produk yang kita jual. Yang penting kita ada kreativiti tu kena penting. Sebab sekarang ni saya rasa dengan adanya media sosial kreativiti tu penting. Kalau kita tengok macam mana barang tu ataupun produk atau servis tu boleh jadi viral, tu semua tu memainkan peranan yang penting, macam mana produk tu sampai kepada kadang-kadang tu kalau berniaga kita fikir okey dekat kampung aja, tapi dia boleh meluas sampai satu Malaysia, boleh tahu tentang produk. Itu sebenarnya yang penting, kreatif tu kena ada lah, kreativiti, dan tak boleh duduk macam dulu lagi. Usahawan terutama usahawan baru ni nak bertapak ni kena kreatif, kena cari macam mana jalan, tapi biarlah kreatif yang positif kan, janganlah pula yang negatif. Okey, dan kepada anda semua penonton-penonton yang sedang menonton webinar ni, SME BizChat ni 2021 ni, mungkin kalau anda ada soalan-soalan kepada ahli-ahli panel, anda boleh je kemukakan di bahagian komen yang kita insyaAllah akan sampaikan. Mungkin ada ahli panel yang sesuai yang boleh menjawab kemusykilan anda, yang mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan anda. Kita tengok soalan-soalan macam mana, dan kalau ada apa boleh tulis, boleh hantar komen-komen tersebut, soalan-soalan tersebut. Okey, saya nak teruskan lagi. Antara cabaran yang dihadapi oleh perniagaan startup ialah akses pasaran yang terhad untuk mempromosikan produk dan idea mereka. Macam saya sebut tadilah, walaupun usahawan mempunyai inovasi baru yang bernas, ianya bukanlah mudah untuk pasaran menerima idea baru tersebut tanpa rangkaian dan akses pasaran yang mencukupi. Jadi soalan ni saya nak tujukan kepada tiga-tiga ahli panel. Apakah peranan institusi kerajaan maupun swasta dalam menyokong komuniti perniagaan startup untuk memiliki peluang mencapai lebih banyak kejayaan? Mungkin Cik Nazri boleh mulakan dulu. Terima kasih Cik Rizal. Jadi kalau kita dari segi perkhidmatan perbankan, kita kena ikhlas cakap startup, perniagaan startup yang baru mula ni selalunya memang sangat susah untuk mendapat khidmat pinjaman kan, sebab dia berisiko tinggi, dia belum ada pengalaman, dia belum ada track record, dia semuanya belum lah kan. Tapi macam mana kita nak bagi peluang dekat orang berniaga kan. Jadi dengan itu dekat Affin Bank dan Affin Islamic kita tengok balik dan kita rasa startup ni adalah salah satu segmen perniagaan yang SME yang kita kena bantu. Jadi kita memang sediakan satu khidmat lengkap, dia panggil 360 darjah lah, basically skilling ni untuk membantu semua peniaga memulakan perniagaan dan untuk memudahkan akses mereka ke pasaran. Kalau tak ada pinjaman atau tak ada
duit untuk pusingan modal, wang pusingan modal yang kena nak berkembang kan. Jadi kami dekat Afin Bank dan Afin Islami ada menawarkan plan eksklusif untuk startup yang merangkumi beberapa khidmat lah yang kita ada sekarang, yang utama 4. Satu, pengurusan transaksi. Kita ada macam-macam, dia panggil SME Essential, pengurusan akaun semasa untuk akaun semasa je, untuk untuk peniaga memulakan untuk ni kan, untuk manage dia punya bisnes. Okey. Kalau besar sikit kita ada Afin Max. Afin Max ni dia sama macam kalau yang dah ada akaun dengan Afin, untuk buat pembayaran mana-mana dia boleh menggunakan Afin Max untuk bisnes ya, bukan untuk lepas tu untuk itu kita ada juga SME Easy Protect yang ni dia macam pelindungan takaful. Kerana orang salah satu kita kena kita kena mengaku yang macam insurans, tapi takaful lah dekat perbankan Islamik kan. Orang lalu startup ni pelindungan takaful atau pelindungan insurans ni dia letak last lah kan. Betul. Pasal duit tu nak gunakan untuk benda lain. Tapi kita boleh mula dengan mudah, RM10, RM20, RM50. Jadi dia tak nak mengumpan. Ya, kita nak bagi ada juga. Kan dia kena ada. So kalau apa yang emergency yang berlaku, kurang-kurangnya adalah perlindungan sikit kan. Lepas tu kita buat ada kad My Debit Corporate bukan untuk corporate lah, mana untuk semua perniagaan, untuk bisnes, dan juga Afin 360 darjah. So semua ni kita ada untuk mudah. Yang ni bukan pinjaman ya, yang ni kemudahan perbankan saja kan. Okey. Yang nombor 2 baru pinjaman atau pembiayaan perniagaan. Pembiayaan perniagaan kita ada pembiayaan melalui CGC, Credit Guarantee Corporation. Sebab selalu peniaga-peniaga yang startup ni dia tak ada aset untuk dicagarkan, dia tak boleh guarantor, baru mula kan. So Credit Guarantee Corporation panggil BIS Dana startup. Dia memang garanti ni diberikan untuk startup saja dan dibuatkan dalam zaman pembiayaan secara Islamik dan pembiayaan SME Emerge startup. So dua-dua ni memang kita beri nama pun startup. Jadi kalau dah berniaga, saya rasa dalam 6 bulan dah layak lah untuk membuat. Oh ya ke? Ya. So, dia perlukan rekod kewangan macam mana pula Cik Nazli? Rekod kewangan selalunya usahawan ni dia orang sebab baru kan, rekod kewangan masih belum cantik katanya kan. Jadi kadang-kadang dia takut nak bagi bank akan reject on the spot kan. So macam mana pula? Adakah Bank Afin Islami akan melihat pada rekod kewangan ni? Rekod kewangan kita tengok kan. Tapi sebenarnya sebab macam saya cakap tadi, pembiayaan ni dijamin oleh kan kita kerajaan ada CGC, Credit Guarantee Corporation. Dia ni satu institusi yang memberi jaminan untuk pembiayaan kepada peniaga-peniaga SME yang tak ada aset, tak ada cagaran yang untuk diberikan kepada bank. Ya. Jadi kita diberi jaminan daripada situ dan insya-Allah kita boleh proses dan kita boleh tengok secara ni. Jadi dan lagi satu juga dari yang saya rasa, sebab kita faham isu-isu yang dihadapi, kadang-kadang dia nak buat account pun susah, nak buat kira-kira. Jadi kita akan bantu kan. Benda ni kita tak boleh harap sama macam corporate yang ada CFO, yang ada accountant. Yang ni kita akan duduk bersama dengan peniaga. Saya dia tulis tangan je Cik Nazli. Dia tulis tangan tepi kat kertas kecil je kan. Jadi disiplin yang untuk menguruskan perniagaan tu kita kena terapkan dalam peniaga-peniaga ni lah. Dan saya percaya rakan saya Encik Zaki, Cik Faiz juga memberi khidmat nasihat dalam bentuk ni kan.
dalam bentuk macam mana nak menguruskan kewangan, macam mana kita tak boleh tulis dekat atas kertas kat meja kan, kena buat akaun betul supaya kita dapat tengok untung rugi apa semua. So benda-benda ni boleh bincang lah katakan. Dan diberikan, saya rasa khidmat nasihat ni pihak kerajaan Malaysia memang banyak memberikan bantuan, terutama untuk startup, SME lah ya. So lagi satu yang kita ada yang probably yang kita nak saya nak terangkan di sini tadi, Encik Rizal ada cakap SME Colony. SME Colony ni dia phone apps dalam telefon, dia ada dekat Google atau Android. Kalau kita boleh tengok Afin SME Colony, yang ni dia bukan berkenaan dengan pinjaman atau pembiayaan. Afin tak jual produk dekat sini. Dekat sini semua maklumat yang kami rasa diperlukan oleh peniaga-peniaga untuk memulakan bisnes dan untuk meneruskan bisnes. Silalah download dan masuk. Dia tak ada percuma, dia percuma aja. Kan dia tak ada bayaran dan digunakan untuk sebab kita nak buat satu komuniti yang menyeluruh. Ya. Ada setengah SME dia advertise dia punya produk dekat situ. Ada yang kata saya jual benda ni atau saya nak cari benda ni. So kita nak sediakan platform untuk semua SME dari startup sampai ke medium yang sederhana supaya dapat masuk satu tempat tengok dan apa yang diperlukan. Dalam situ macam mana nak register dekat nak register bisnes, macam mana nak buka akaun, macam mana nak ni, semua ada. Ya, dan diberikan secara dia macam phone app ya, boleh download je. Ya. So yang ni yang kita dapat membantu peniaga-peniaga terutamanya startup ni yang baru-baru tadi Encik Faiz, Encik Zaki cakap graduan yang nganggur atau yang ni dia lagi tech savvy kan, dia boleh tengok semua maklumat-maklumat yang ada dalam ni. Ya, dari situ kita ada panggil untuk Afin ni kita panggil khidmat rakan niaga lah. Jadi kita akan bantu semua peniaga-peniaga yang di dalam kategori ini untuk macam mana nak dapatkan khidmat pembiayaan. Itu yang saya boleh sampaikan setakat ni. Ya. Banyak sebenarnya Afin Bank, Afin Islami membantu usahawan, khususnya usahawan startup supaya mereka lebih orang kata berdisiplin, berkeyakinan dalam mengurus kewangan mereka, mengurus perniagaan, pemasaran mereka. Sebenarnya jangan fikir bila bank saja adalah pinjaman ataupun berkenaan dengan pembayaran hutang ke apa. Tapi sebenarnya ada banyak lagi benda lain yang Afin Bank ataupun bank-bank lain sediakan khidmat-khidmat ni sebenarnya. Banyak sebenarnya. Macam apa ni tadi SME Colony contohnya. Kalau nak dapat information lebih banyak kat situ kan. Okey, bagaimana pula dengan pandangan Cik Faiz? Cik Faiz Azlan boleh kongsikan kepada para penonton. Okey, terima kasih. Okey, berkaitan dengan soalan peranan institusi kerajaan maupun swasta dalam menyokong komuniti perniagaan startup kan. Okey, startup ni adalah bukan perangkaan yang baru lah. Lebih kurang kita boleh katakan kurang daripada 6 bulan. Jadi mereka ni adalah baru dan amat-amat penting sekali kita menyediakan platform untuk mereka memasarkan serta menjualkan produk-produk yang apa sedia ada. Jadi seperti yang kita tahu sekarang ini memang era digitalisasi kan, kena pula dengan pandemik apa yang sedang melanda kita ni. Jadi kalau kita lihat daripada segi penjualan online itu sendiri, kita lihat sebagai contoh, saya boleh terangkan sedikit berkenaan dengan platform yang ada di mana market size tersebut untuk usahawan kita lihat kalau mereka mendigitalkan mereka akses kepada pelanggan-pelanggan yang ada tu, potensial pelanggan yang ada tu berdasarkan number dia. Okey, sebagai contoh ya, di Facebook sahaja kita ada 25.76 juta user. Iaitu 80% daripada penduduk Malaysia. Kemudian daripada segi untuk Instagram pula 13.56 juta ataupun 42% daripada rakyat Malaysia mempunyai akaun Instagram. Kemudian kalau kita lihat dari segi Shopee dan Lazada pula, Lazada saja 14.78 juta klik setiap bulan.
Okay, manakala TikTok pula, TikTok ni lebih kepada kebanyakannya adalah kepada golongan-golongan muda yang mana yang kurang daripada 30 ke 35 tahun ni, yang mana yang 35 tahun ke bawah, sebanyak 4 juta active users. Jadi kalau kita lihat ke semua ni, mereka ni adalah merupakan potensi di mana market yang usahawan startup ni mereka boleh lihat untuk nak memasarkan produk-produk mereka. Jadi disebab itu di InScan kita ada menyediakan pelbagai program untuk nak membantu usahawan-usahawan ini. Okay. Sebagai contoh ya, kalau saya boleh sebut di sini, sebagai contoh, setiap usahawan dalam industri startup ni, asas mereka perlu kuat dulu. Kan? Jadi di InScan kita ada khusus asas keusahawanan. Kan? Kelas selama 2 hari. Okay, kita ada 7 modul. Salah satu modul yang disediakan di dalam khusus asas keusahawanan ni adalah pengurusan akaun. Kan? Pengurusan kewangan. Kemudian kita ada pemasaran. Kan? Jadi ini adalah penting untuk sebelum mereka memulakan perniagaan tu, mereka kena ada asas yang kukuh dulu untuk mereka mengetahui tentang perniagaan, barulah mereka boleh berniaga dengan pengetahuan yang mencukupi. Okey, kemudian juga di InScan kita mempunyai pelbagai latihan, kita panggil InScan Business Training, kan. Jadi latihan ini menakumi pelbagai topik, kan, sebagai contoh menggunakan Google Ads, kan, macam mana hendak menggunakan e-marketplace yang kita ada sekarang, kan, Shopee, Lazada. Okey, itu pun adalah merupakan salah satu program yang kami sediakan, dan kami juga ada menyediakan program e-board, kita panggil Online Onboarding Coaching Program. Okey, program e-board ni memang adalah kita hendak menggalakkan usahawan kita ni bergerak ke arah digitalisasi dengan menggunakan platform-platform yang sedia ada. Jadi di dalam e-board ini ia adalah merupakan program bimbingan selama 4 bulan. Okey. Jadi pada langkah yang pertama mereka akan belajar berkaitan dengan 8 platform dalam masa 2 hari. Okay, bermaksud kita ada Facebook, Instagram, YouTube, Shopee, Lazada, WhatsApp, Telegram dan juga TikTok. 8 ni adalah merupakan platform yang major bagi mereka memasarkan produk-produk mereka. Kemudian mereka akan memilih satu platform yang sesuai. Apakah platform yang mereka ingin gunakan untuk mereka mendapat bimbingan sampai 3 bulan. Okey. Dalam masa 3 bulan tu, kami punya pakar-pakar platform akan membimbing mereka macam mana hendak menggunakan platform tersebut secara teknikal. Okey. Jadi bimbingan teknikal tu bermaksud dari segi copywriting dia, daripada segi dia punya gambar dia macam mana, daripada segi kalau macam sebagai contoh dia menggunakan Facebook Ads, kan, macam mana hendak menggunakan Facebook Ads, apakah ayat yang sesuai, kan, bila hendak di-advertise, kan, kemudian siapakah sasaran target market dia. Semua ni kami ada menyediakan di dalam program e-board tersebut, di mana kita hendak menggalakkan usahawan ini bergerak ke arah digitalisasi. Okey, digitalisasi. Okey. Kemudian kita ada juga di mana kita sedang melihat kepada bimbingan untuk startup jugalah. Jadi kerana startup ini mereka baru, mereka mungkin ada sebagai contoh produk-produk, kan, yang mana yang mereka ingin ketengahkan, tapi kita akan memastikan mereka ini dari segi asas perniagaan dia adalah kukuh, kan. So tadi kita ada khusus asas keusahawanan, dan juga kita sedang lihat pihak InScan juga kami sedang lihat kepada bimbingan untuk startup. Maksudnya kita akan bimbing dia untuk nak semasa mereka bermula ni, pakar-pakar jurulatih yang kami telah kena pasti akan membimbing mereka untuk nak memperkukuhkan lagi produk mereka di dalam dunia perniagaan. Dan saya juga ingin highlight tentang kami ada program di InScan di mana kita ada menyediakan konsultasi secara percuma. Okey, konsultasi secara percuma ni usahawan mereka perlu ada tempat di mana mereka hendak mengutarakan masalah dia, kan. Jadi dia ada masalah, apa yang perlu saya buat, saya ada masalah itu, saya ada masalah ini. So jadi di InScan kita ada satu inisiatif nama dia e-Biz Clinic. Okey, e-Biz Clinic ni adalah merupakan usahawan tersebut perlu daftar secara online di www.e-bizclinic.com, kan, dan pendaftaran adalah secara percuma, dan
dan Biz Counsel Inscan mereka akan memberi bantuan, maksudnya okey, mereka ni akan kita lebih kurang sebagai doktor lah. Okey, jadi apakah masalah tuan? Apakah okey, ini adalah perkara yang tuan perlu lakukan untuk nak memastikan perniagaan tuan dapat meneruskan perniagaan tuan-tuan dan puan-puan semua. Jadi inisiatif ABSK ini adalah merupakan cara untuk kami memberikan konsultasi perniagaan secara percuma kepada usahawan yang berada di luar sana. Jadi itulah antara inisiatif yang disediakan oleh Inscan. Banyak sebenarnya program-program ataupun yang disediakan lah untuk usahawan daripada Inscan, Encik Faiz kan. Tapi nak tanya juga Encik Faiz, adakah aktiviti ataupun acara program ni semua memang berlangsung sepanjang tahun ataupun ada masa-masa tertentu saja? Tunggu diiklankan ke baru boleh mohon ataupun boleh masuk bila-bila masa? Okey, bagi program-program Inscan memang memang program-program tersebut the majority program-program tersebut dilaksanakan sepanjang tahun, dan cara kami mengiklankan program-program Inscan ni adalah melalui kami punya social media dan juga kami punya website kan. Sebagai contoh kami ada Facebook, kami ada Instagram, dan juga kami ada website, dan pendaftaran adalah sangat-sangat mudah kan. Pendaftaran hanya perlu dilakukan secara online dengan hanya klik dekat dengan satu link, masukkan maklumat-maklumat tu, kemudian boleh terus mendapatkan pendaftaran melalui secara online tersebutlah. Jadi program tersebut memang dilaksanakan sepanjang tahun, dan pendaftaran amatlah mudah, iaitu secara online sahaja. Okey, itu dia sebenarnya. Sebenarnya banyak cara kan, bukannya ni untuk usahawan khususnya startup ni kalau nak mendapatkan bantuan daripada Inscan. Okey, bagaimana pula dengan Cik Zaki, pandangan Cik Zaki sendiri tentang soalan peranan institusi kerajaan sendiri dan juga swasta dalam menyokong komuniti perniagaan startup ni tadi? Okay, terima kasih Encik Arizal. Kita dah dengar daripada Encik Nazli daripada sisi perbankan ya, Encik Faiz dari segi peningkatan kapasiti latihan semua sekali. Jadi sebenarnya PKS ataupun startup termasuk startup di Malaysia ni amat bertuah lah ya. Di Malaysia ni Semicorp Malaysia sebagai agensi penyelaras pusat, kami berperanan untuk koordinate ke semua program-program yang dilaksanakan oleh 17 kementerian dan lebih daripada 60 agensi yang mana dia memfokuskan kepada kemulasasar seperti B40, Bumiputera, Belia, Wanita, Usahawan Bandar dan juga perusahaan mikro. Dan untuk tahun ini saja terdapat 225 program yang dilaksanakan oleh 17 kementerian dan lebih daripada 60 agensi ini. Dan untuk startup saja terdapat 65 program yang ditawarkan pada tahun ini, dan peruntukan berjumlah 2.24 bilion. Jadi apa yang Cik Faiz mention, apa yang Cik Nazli mention tadi itu sebahagian besarnya daripada senarai program yang saya nyatakan ni. Jadi kalau saya nak cerita semua tak cukup sejam Cik Arizal, banyak Jadi saya galakkan untuk para usahawan di luar sana, terutamanya startup, untuk merujuk sama ada kepada laman web Semicorp ataupun pergi kepada kita punya platform yang terbaru, which is My Assist, My SME. Di dalam tu ada disenaraikan ke semua program-program yang ditawarkan oleh kementerian dan agensi dalam membantu PKS di Malaysia. Dan tahun ni juga kita pun dapat tahu untuk belajawan tahun 2022 sebagian besarnya juga menyokong pemulihan usahawan dalam menghadapi what we call the post pandemic ni. So kita boleh tengok sebagai contoh 20 juta diperuntukkan kepada cradle fund untuk mempergiatkan usaha memulih dan membina daya startup dan 1.8 bilion skim kredit mikro yang dilaksanakan oleh pelbagai institusi khususnya bank dan juga tekun. Jadi ada banyak bantuan yang di luar sana. Yang pentingnya usahawan ni kena mendaftarkan perniagaan mereka daftar perniagaan di SSM. Simple saja, ni proses itu mudah bukan buat masa sekarang ni. Untuk memulakan perniagaan tak perlu nak sampai Sdn Bhd, cukup sekadar ROB saja. Dan setelah mendaftar, peluang untuk mencapai bantuan yang ditawarkan oleh kerajaan ini cukup cerah, cukup banyak. So kalau macam untuk
modal kerja yang memerlukan modal untuk pembiayaan dari sehari sekali, kita boleh merujuk kepada pihak bank macam Encik Nazri tadi ada mention banyak package yang ditawarkan kepada startup dan untuk peningkatan kapasiti dari sisi pengetahuan. Encik Faiz pun ada mention banyak program latihan yang ditawarkan. Jadi macam SME Corp ni kebanyakan usahawan di luar sana mengenali SME Corp sebagai agensi yang menawarkan grant. Jadi grant ni sebenarnya sesuatu yang memang orang cari lah, because dia tak perlu bayar balik. Bila kata grant ni tak perlu bayar balik dan dia tidak takluk lah macam Cik Nazri tadi mention, walaupun ada peringkat startup ni ada paket tawaran bantuan yang pinjaman yang ditawarkan, tapi di SME Corp ni bila kata bantuan grant ni kita tidak melihat kepada current record lah. Kita mungkin melihat tetapi bukan menjadi prasyarat kepada bantuan. Yang penting perniagaan tu legit memang wujud, memang ada pembuktian-pembuktiannya dan kita boleh tawarkan grant untuk startup, khususnya yang kategori mikro ni. Majoriti of kita punya program menawarkan grant sehingga 90%. Maksudnya kalau katalah usahawan dalam kategori startup macam Cik Arizal sendiri dah venture into business, mungkin belum lagi ataupun berada pada kategori mikro, Cik Rizal and the rest usahawan kategori mikro ni boleh mendapat bantuan grant untuk penjanamaan, untuk promosi, untuk pembelian peralatan, untuk improve packaging, termasuklah untuk adopt teknologi, boleh mendapatkan grant sehingga 90%. Jadi kalau katalah dari segi bantuan kerajaan ni amat mudah lah, maknanya 10% saja yang perlu dikeluarkan dan SME Corp juga boleh buat aturan supaya grant tu terus dibayar pada pembekal. Katalah Cik Arizal nak beli certain equipment, machine untuk kafe Cik Arizal, boleh memohon dan kita boleh uruskan sekiranya diluluskan untuk bayar terus kepada pembekal. Ini adalah kaedah-kaedah yang kita laksanakan bagi memudahkan usahawan, khususnya startup dalam mengharungi pandemik. Kita pun banyak membuat kajian semula terhadap syarat-syarat, terhadap proses kelulusan, semakan kita pemudahkan banyak kriteria-kriteria yang kita kaji semula, dan ini semua untuk memudahkan sebab ramai di kalangan usahawan ni yang mungkin sebelum ni kategori small, dia disebabkan pandemik dia terkeluar, dia move pada kategori mikro. Ada juga yang daripada kategori sederhana berubah kepada kategori small, dan ramai yang usahawan-usahawan yang sebelum ni kita bantu melalui program seperti program Tuna Usahawan Beli Berputra Tube yang agak popular. Bila dah menghadapi pandemik ni, ramai yang mereka terkeluar, maknanya terkeluar terus daripada premis. So maknanya sebelum ni ada kedai, tetapi disebabkan pandemik ni mereka tidak mampu nak bayar sewa dan perlu meneruskan perniagaan di tempat lain, sama ada beroperasi dari rumah ataupun beroperasi di kawasan-kawasan yang dihaskan oleh pihak berkuasa tempatan. Jadi kita juga longgarkan syarat supaya mereka ni juga boleh mendapat bantuan yang ditawarkan oleh SME Corp. Jadi boleh rujuk pada My Assist My SME, dalam tu ada banyak maklumat berkenaan bantuan yang sesuai dengan perniagaan dan juga saiz perniagaan usahawan ini. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, itu dia. Sebenarnya SME Corp pun banyak juga sebenarnya bantuan-bantuan yang diberikan seperti geran-geran kan yang memang diminati oleh ramai usahawan startup khususnya untuk membantu mereka. Terima kasih Cik Zaki. Nanti saya boleh apply juga ni. Saya boleh datang ke SME Corp juga ni. Selain pergi ke Inscan untuk mendapatkan ilmu, saya pun boleh pergi ke Afin Islami, Afin Bank untuk bantuan kafe saya insya-Allah yang akan dibuka pada pertengahan bulan depan di Subang Jaya. Sempat iklan lagi ni. Alright. Okey, sebelum saya nak meneruskan ni, saya ingin ingatkan sekali, maklumkan sekali lagi kepada penonton-penonton yang sedang menonton SME Biz Chat 2021 ini, bahawa kalau tentang kempen Watch Live and Win dengan mengisi borang yang tertera di ruangan komen di bawah dengan memberikan maklum balas mengenai dan untuk memenangi voucher Shopee sebanyak RM10 dan juga Oxwhite Breast Easy Face Mask. Jadi dapatkan peluang tersebut RM10
Kalau beli barang RM50 dah diskaun RM10, jadi bayar RM40 je lagi dekat Shopee. Jangan lepaskan peluang tersebut. Alright. Okey, kita sebenarnya kita dah 1 jam, tapi kita mungkin akan ambil masa sedikit. Jadi kepada anda semua yang ada nak soalan ke, boleh tanya di soalan-soalan di komen, soalan-soalan yang anda ingin kemukakan kepada kita punya panel, ahli-ahli panel. Okey, soalan seterusnya. Kini terdapat sebenarnya pelbagai program keusahawanan seperti program Business Accelerator yang dianjurkan khusus untuk perniagaan startup dengan menyediakan sokongan dari aspek kewangan, rangkaian, geran dan akses kepada penasihat industri untuk membolehkan startup merealisasikan idea perniagaan yang berdaya maju. Jadi bolehkah, ni soalan ni untuk Cik Faiz dan Cik Zaki, jadi untuk menjawabnya, bolehkah dikongsikan tentang program ataupun inisiatif yang dilaksanakan di Inscan dan juga SME Corp ni untuk menyokong perniagaan startup? Mungkin tadi ada dah terangkan, mungkin boleh diperincikan sedikit, dan bagaimanakah program dan inisiatif tersebut membantu membina kebolehan komuniti startup lebih berjaya dalam perniagaan mereka. Mungkin boleh mulakan dengan Encik Faiz dulu. Baik, terima kasih Cik Rizal atas soalan tadi. Baik, sebelum saya menjawab tu, kalau kita lihat peranan yang dimainkan oleh PKS ataupun sekarang ni kita ada PMKS, Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana, di dalam Dasar Keusahawanan Nasional 2030 di bawah Kementerian Pengurusan Usahawan dan juga Koperasi, kalau kita lihat sumbangan PKS kepada KDNK yang disasarkan adalah 50% menjelang tahun 2030. Jadi pihak-pihak agensi kerajaan semua, kita akan terus bergerak untuk nak memastikan sasaran tersebut dapat dicapai. Kemudian daripada segi pekerjaan yang dijana oleh PKS ni, kita sasarkan adalah di dalam DKN 2030 sebanyak 80%, 80% menjelang tahun 2030. Jadi quite significant number di situ. Jadi kita perlu gerak untuk nak mengembangkan lagi usahawan di dalam medasi PMKS ini. Jadi berkenaan dengan program-program yang ditawarkan, macam manakah inisiatif Inscan dapat menyokong perniagaan startup ini? Kalau saya terangkan di sini program-program sebagai contoh di Inscan, bagi tahun ini saja kita telah ada lebih daripada 700 program yang telah pun kami laksanakan, kan, di mana majoritinya adalah secara online oleh kerana PKP, kan, iaitu 2 kali ganda daripada apa yang sasaran yang kami telah tetapkan pada tahun ini, sebanyak 700 lebih. Daripada segi jumlah usahawan pula, lebih daripada 28,000 usahawan telah pun kami latih, bimbing dan juga memberi pendahan berkenaan dengan keusahawanan. Berkenaan dengan program-program serta inisiatif Inscan, kalau saya boleh ulang, untuk kursus asas keusahawanan ini adalah merupakan, kalau di dalam journey keusahawanan Inscan tu, pada langkah yang pertama je kita panggil fasa permulaan lah. Fasa permulaan ni kita ada kursus asas keusahawanan, di mana dalam kursus asas keusahawanan ni kita ada 7 modul dalam tersebut. Di dalam kursus asas keusahawanan ni kita ada termasuk pendaftaran perniagaan, operasi, pengurusan kewangan, pemasaran, perundangan dan juga pengurusan cukai. Ini adalah merupakan basic 101 untuk usahawan untuk nak mengenali macam mana hendak mencuburi bidang keusahawanan. Dan kita juga ada menyediakan pelatihan berkenaan dengan Business Model Canvas ataupun kita panggil BMC. Di dalam BMC tersebut terdapat 9 area yang mana yang usahawan perlu tahu. Sebagai contoh, apakah value proposition produk dia, kan? Jadi siapakah targeted customer untuk produk-produk mereka. Jadi usahawan perlu tahu dulu bagaimana hendak memasukkan maklumat-maklumat tersebut di dalam BMC, kerana dengan adanya BMC yang kukuh, barulah mereka boleh melaksanakan perniagaan mereka dengan lebih efektif lagi. Kemudian kita juga ada menyediakan seperti saya highlight tadi, iaitu Inscan Business Training lah, iaitu latihan selama 2 hari memfokuskan kepada jualan dan pemasaran, kan. So kita ada Google Ads, kita ada macam mana hendak menggunakan Facebook, kan. Kemudian
kita even ada kelas yang ini adalah merupakan antara kelas yang paling hangat di InScan lah, kita panggil kelas smartphone fotografi. Jadi macam mana kita hendak menggunakan smartphone kita yang biasa tu kan, smartphone kita ni untuk nak mengambil gambar produk tu, tapi hasilnya adalah macam seolah-olah kita menggunakan kamera yang mahal tu. Jadi usahawan sendiri boleh masuk dalam kelas ni, dan hasil daripada kelas ni adalah mereka boleh mengambil gambar menggunakan smartphone mereka dengan kualiti yang tinggi untuk mereka pasarkan produk mereka dengan gambar yang lebih menarik kan. Okay. Kemudian kita juga ada program-program konsultasi lah yang seperti yang saya maksudkan tadi, di mana usahawan boleh datang kepada InScan kan, iaitu kami punya BIS klinik dan juga e-BIS klinik lah. Jadi mereka boleh bertanyakan kepada kami punya BIS counselors kan, di mana BIS counselors ni adalah merupakan mereka sendiri adalah pemain-pemain industri, adalah peniaga-peniaga, dan mereka boleh memberikan input kan tentang apakah yang perlu mereka lakukan untuk jika ada sebarang permasalahan ataupun yang mereka tidak beberapa pasti apa yang perlu dilakukan untuk nak meneruskan perniagaan mereka. Kemudian bagi program-program bimbingan pula, kita ada juga program di mana kita melihat kepada produk, iaitu program pembangunan produk, iaitu product development, kerana usahawan ni mereka menjual produk kan, jadi produk tu sendiri kita perlu lihat dari persegi adakah sebagai contoh kan, dia punya costing dia kan, dia punya keuntungan dia berapakah dia punya cost dia kan, kemudian adakah mereka mengeluarkan produk tersebut di samping itu dapat memaksimalkan keuntungan yang boleh didapati kan, kerana ada juga yang mana yang usahawan yang mana yang kalau tidak dapat dibuat dengan betul kan, nanti kos untuk nak membuat produk tersebut lagi tinggi daripada harga yang dijual. Jadi penting juga untuk usahawan melihat kepada produk tu sendiri. Jadi di InScan kita ada program pembangunan produk, dan juga lagi satu kita ada program bimbingan keuntungan menu lah, di mana usahawan yang dalam especially dekat dalam industri food and beverages F&B, mereka ada menu kan. Jadi macam mana kita hendak kita akan lihat kepada menu yang telah ada tu, macam mana kita hendak improvekan lagi menu tu kan, untuk nak memastikan yang keuntungan usahawan ini dapat ditingkatkan kan. Jadi seperti itu kita akan melihat apakah kos-kos yang terlibat dan apakah menu yang sesuai, kerana yang paling penting sekali adalah kita hendak meningkatkan keuntungan usahawan tersebut. Jadi di InScan kita ada latihan dan juga kita ada bimbingan. Ini adalah merupakan dua core area di InScan, di mana satu kita lihat kepada pelatihan dan juga lagi satu kita lihat kepada bimbingan. Bimbingan ni kerana usahawan ini mereka mempunyai produk yang mereka hendak jual, tapi apa yang penting adalah dengan adanya bimbingan kan, maka pemain-pemain industri yang telah pun ada pengalaman, mereka kita panggil industri coach lah kan. Jadi mereka akan membimbing usahawan ini untuk nak memastikan yang bahawa perkara-perkara yang mereka lakukan tu adalah betul, dan kami punya industri coach yang kita panggil, mereka akan memberi milestone yang usahawan itu perlu buat kan. Jadi saya pertama sekali anda perlu lihat kepada apakah kos operasi anda kan, macam mana anda manage anda punya perniagaan. Jadi kita ada industri coach yang akan melihat kepada setiap perniagaan di bawah industri yang telah pun dikenal pasti. Jadi itu adalah sikit sebanyak inisiatif-inisiatif yang disediakan oleh InScan untuk nak membantu melatih dan juga membimbing usahawan yang berada di luar sana, termasuk usahawan startup. Itu dia sebenarnya, banyak sebenarnya yang dikongsikan oleh Cik Faiz tadi. Okey, bagaimana pula dengan Cik Zaki daripada SME Corp sendiri untuk membantu usahawan startup ni?
Okey, terima kasih Cik Arizal untuk membantu usahawan startup ni di SME Corp. Kita ada pelbagai program jugalah Yang paling utama sekali kita punya program pembangunan perniagaan usaha mikro ataupun BISMI, yang mana program ni memberikan latihan dan bantuan teknikal kepada usahawan mikro ataupun startup untuk memulakan perniagaan dan juga meningkatkan skill mereka ya. Kalau macam e-scan memberikan latihan, untuk program BISMI ni pun ada elemen latihan, tetapi ada juga kita sertakan bergantung kepada delivery partner yang kita rantik. Kita sekarang ni setakat ni ada 29 kita panggil delivery partner yang bersama dengan Semicorp, yang mana mereka ni memberikan perkhidmatan latihan dari pelbagai bidang dari segi jahitannya, untuk teknologinya, ICT, e-commerce, termasuklah juga untuk kios burger kan contoh. So latihan dia akan diberikan, dan sekiranya perniagaan itu bersesuaian, dia akan disertakan juga dengan kit. Contoh macam untuk jahitan kita pernah ada buat program yang mana one of the DP ataupun delivery partner ni menyediakan latihan untuk jahitan kreatif, dan dalam masa yang sama kita packagekan sekali dengan mesin jahit untuk jahitan kreatif. Jadi mesin jahit tu dengan kit untuk mereka mulakan perniagaan tu disediakan dalam bentuk geran 90% kos dia. Jadi bergantung kepada bentuk latihan yang ditawarkan oleh our delivery partner dalam program BISMI ni, mereka boleh menyediakan latihan dan juga kit yang bersesuaian untuk mereka memulakan perniagaan. Itu yang pertama. Yang keduanya mungkin agak popular jugalah yang kita panggil program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra ataupun TUB Kita dah laksanakan program ni sejak 2014 sehingga kini dah ada lebih 7,000 yang kita latih. Dan yang menariknya program latihan ni, kalau dulu tak ada pandemik, kita ambil masa 2 minggu untuk peserta ni menyelesaikan sesi latihan So maknanya kita ada physical training dan kemudian selepas kita uji dari segi dia punya dia punya endurance tu, kita akan beri latihan dalam bentuk kelas Dan setiap peserta yang berjaya menghabiskan ataupun menamatkan program latihan ni akan diberi geran sebanyak RM15,000 RM15,000. Jadi peserta ataupun usahawan startup yang menyertai program TUB ni boleh meneruskan perancangan mereka atau menggunakan ilmu yang ada untuk membuka perniagaan dengan seed fund yang kita bagi, itulah RM50,000 So cumanya pada past 2 years kita dah tukar mode macam e-scan pun kita tukar dalam bentuk online, so reduce kepada 7 hari sahaja. Dan cumanya program TUB ni dia ada tempoh masa memohon dan juga pelaksanaan program. So untuk tahun ni dah pun selesai, dan insyaAllah tahun depan kita akan perkenalkan semula So itu untuk yang TUB. Kemudian untuk complement apa yang mungkin Cik Nazli tawarkan dalam bentuk financing kepada startup, kami juga ada bekerjasama dengan pihak digital financing platform yang mana kita ada bekerjasama dalam menyalurkan dana kepada mereka. Dan usahawan yang mungkin agak sukar nak mendapatkan pinjaman daripada pihak bank, mereka boleh memohon kepada Digital Financing Initiative, yang mana dari segi dia punya assessment kriteria tu berbeza sedikit daripada pihak bank sebab dia menggunakan AI untuk assess dia punya credit worthiness dan dari segi kadar keuntungan pun amat menarik, 2% saja So this is a special program yang kita laksanakan bermula pada tahun ni untuk usahawan yang terkesan dan juga mungkin untuk startup untuk memulakan perniagaan. Selain itu, SME Corp juga ada program Inclusive SME Ecosystem ataupun IC, yang mana program ini kita laksanakan bersama Yayasan Inovasi Malaysia ataupun YIM, fokus kepada golongan B40 Yang ini memang kita fokuskan kepada usahawan yang ada kreativiti, ada inovatif dalam penyediaan peralatan ataupun perniagaan, yang mana dia boleh memberi kesan kepada penduduk setempat untuk meningkatkan taraf ekonomi. Contohnya macam ada syarikat yang akan menyediakan tools untuk perniagaan yang mana dia akan memberi peluang kepada penduduk setempat di sekeliling mereka untuk turut serta dalam perniagaan mereka dan dalam masa yang sama terus boleh menjana pendapatan. So kita fokuskan juga kepada golongan B40 dan melalui program ini kita ada beberapa kejayaan dari segi success story, yang mana usahawan ataupun innovator ni berjaya
membangunkan certain peralatan, tools ataupun bisnes yang boleh disertai oleh masyarakat sekeliling ataupun komuniti yang turut dapat menjana pendapatan ya. Dan selain itu dari segi platformnya, saya dah mention tadi, kita baru lancarkan bulan Jun yang lepas atau bulan Oktober yang lepas, MyAssist MSME ya. Ini platform yang kita dah integratekan semua maklumat dalam tu. Dalam tu ada pelbagai modul, since kita dah tak boleh nak berjumpa during PKP kan, kita ada modul Meet Me ya. Modul ni untuk usahawan, startup, even PKS ya, untuk bersemuka secara virtual dengan kita punya business counselors ya, ataupun kita punya pegawai SME Corp ya. So sangat mudah, just go to myassist.msme.gov.my, boleh berdaftar di situ dan just pilih slot yang sesuai untuk usahawan ataupun PKS masuk startup untuk bertemu secara virtual dengan pegawai SME Corp ya. Dan dalam sistem ni juga kita ada Match Me untuk business matching ya, dan ada pelbagai maklumat lain lah yang cukup lengkap saya rasa untuk startup dan juga PKS mendapatkan maklumat. Untuk golongan yang mungkin kurang selesa dengan platform ataupun digital platform ni, kita boleh juga ada sediakan buku yang ni kita panggil SME Startup Toolkit. Pihak Inscan juga menggunakan buku ni sebagai bahan mengajar ataupun tools dalam program mereka. Dan di sini disertakanlah all step by step guide untuk startup, usahawan. Mungkin Cik Nazli lepas ni nak memulakan perniagaan dalam masa depan ni, boleh merujuk pada buku ni untuk mendapatkan panduan lah. Dia punya detail agak lengkap untuk menolong usahawan mendapatkan maklumat dan follow dia punya guide lah untuk kita bantu mereka lah ya. So selain daripada tu ada banyak lagi sebenarnya yang saya boleh kongsikan, tapi mungkin masa tak mengizinkan. Boleh melawat myassist.msme.gov.my. Dalam tu ada pelbagai maklumat yang mungkin berkaitan dengan tu. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, banyak sebenarnya daripada SME Corp Encik Zaki kan. Cuma usahawan perlu pergi je. Sama ada pergi sendiri ke pejabat ataupun boleh merahsia online ataupun boleh pergi ke website SME Corp untuk dapatkan lebih banyak maklumat. Alright. Okey, Cik Nazli, saya nak tanya juga, boleh Cik Nazli kongsikan kepada penonton-penonton, usahawan ni mengenai keistimewaan produk dan perkhidmatan Affin Islami yang memenuhi keperluan perniagaan startup ni sendiri. Boleh Cik Nazli kongsikan seberingkas? Terima kasih Cik Rizal. Secara ringkasnya sebelum kita masuk ke apa produk-produk, apa perkhidmatan yang kita beri ni, saya nak take langkah ke belakang. Sebab apa pihak Affin Bank dan Affin Islamic mengadakan, menyediakan perkhidmatan ni. Salah satu yang kita tahu, saya sebut tadi, akses kepada perkhidmatan perniagaan oleh startup ni adalah amat limited lah kan. Sebab dia orang baru mula, dia orang tak tahu macam mana nak buat. Macam tadi Cik Zaki cakap, dia kena pergilah startup, pergilah register dekat SSM, sole prop ke partnership pun boleh, tak payah sendirian berhad kan, start kecil. Tapi apa yang dari situ bila nak register, salah satu yang diminta adalah account. Soalannya tanya adakah ada account semasa ke tak untuk bisnes. Macam mana nak buat bisnes tak ada account kan. InsyaAllah sebelum COVID, seluruh pejabat SSM di Malaysia ada wakil Affin Bank, Affin Islamic. So masa COVID hari itu kita tarik balik sekejap dan sekarang kita telah mula pergi balik dan insyaAllah dalam masa seminggu dua lagi kita akan balik kepada semua cawangan SSM. Dan bila dah register, kita boleh bantu buka akaun. Ya, kalau Cik Rizal, I think Cik Faiz, Polis Cik Zaki pun boleh tahu, kalau nak buka akaun bisnes ni dulu macam-macam kena minta kan. Kena ada referral lah, apa semua. Itu kalau datang berat. Tapi yang kita buat ni nak memudahkan startup atau SME ni akses kepada perkhidmatan perbankan.
kita takkanlah nak buka akaun pun susah kan. Jadi kita insyaAllah dalam kebanyakan pejabat SSM akan ada wakil, kalau tak dalam dekat luar lah, kadang-kadang dia tak bagi duduk dalam kan, akan ada wakil dari Afin Bank, Afin Islamic yang akan membantu peniaga-peniaga buka akaun. Itu satu yang kita sediakan lah. Jadi akses tu kepada perkhidmatan perbankan ni bukan pinjaman saja ya. So macam saya cakap tadi, Afin Bank dan Afin Islamic kita menyediakan pelan eksklusif untuk startup saja. Kadang-kadang orang tanya, betul ke nak buat ni, untung ke? Yang untuk startup ni tak ada kena-mengena dengan untung rugi lah. Itu hal yang kedua. Sebab kita nak menyediakan salah satu, kalau kita tengok bank kerajaan semua duk cakap ESG kan, environmental, social dan governance. Dia yang startup ni masuk pada social, akses kepada perkhidmatan perbankan tu. Jadi dengan itu kita sediakan pelan eksklusif untuk startup. Dia ada, tadi saya cakap ada 4 khidmat atau perkhidmatan yang kita bagi. Pengurusan transaksi macam buka akaun apa semua, pembiayaan perniagaan, pinjaman, perlindungan perniagaan yang takaful atau insurans tadi, dan yang terakhirnya khidmat nasihat dan sokongan. Jadi macam yang kita cakap tadi, saya cakap startup ni orang mula berniaga kalau jumpa bank, baru sangat bisnes ni, takkan nak, macam mana bank nak bagi ni kan. Memang dalam bank dia susah sikit lah, sebab bank ni pun dia berniaga guna duit orang kan, dia kena jaga. Jadi kita dalam plan kita ni, selepas 6 bulan, dari 6 bulan sampai 24 bulan dia berniaga tu dah boleh mendapat pembiayaan perniagaan. Saya rasa yang saya nak sampaikan di sini, kalau masa mula-mula start, dari bulan pertama mungkin lagi elok kita jumpa dengan macam SME Corp, pasti dia ada grant. Itu bantu dia untuk bertapak, bernafas dulu sekejap, dah ada track record, dah sedia untuk nak membangun, membesar, mengembangkan lagi perniagaan, boleh datang ke bank. Kalau tak Afin Bank pun bank-bank lain yang menyediakan perkhidmatan. Tapi SME Corp tetap akan membantu, pasal kita kena jadi adil kepada SME Corp. Lepas tu dia kena bantu orang lain pula. Macam tadi Cik Zaki cakap berapa ribu perniagaan didaftarkan setiap tahun kan. Banyak perniagaan startup yang SME Corp nak bantu. Kalau dia fokus on yang satu ni je, bila nak dapat bantu orang lain kan, ramai. So selepas 6 bulan track record dah okey, sila datang ke Afin Bank atau Afin Islamic. Kami sedia bantu melihat dia untuk memberi pembiayaan perniagaan untuk mengembangkan perniagaan lagi. Jadi saya rasa kita bukan dengan SME Corp ni, sebenarnya dalam sebelum ni pun memang saya dan pihak Cik Zaki dah berbincang macam mana Afin dan SME Corp boleh bekerjasama untuk membangunkan SME. Jadi dia jadi macam lanjutan. Bank ni lanjutan daripada, dia graduan daripada SME Corp. Program-program SME Corp atau InScan yang diberikan, lepas tu dah ready untuk besar lagi, datang ke bank kan, macam dia graduate lah. So jadi macam saya kata, 6 bulan ke atas track record dah ada 6 bulan, dalam 6 sampai 24 bulan kita consider startup lagi, dah boleh mendapat pinjaman atau pembiayaan perniagaan. Jadi dari situ yang saya rasa kita dapat beri bantuan untuk mengembangkan the next step lah kan. Yang satu lagi yang saya nak fokus adalah khidmat nasihat dan sokongan. Macam kita kata, sama macam SME Corp, dia ada online portal atau online. Kita pun saya cakap tadi SME Colony. Kalau tengok dalam Google Play ke Apple dia tulis Afin SME Colony. Dalam situ semua maklumat perniagaan semua ada. Itu diberikan secara percuma. Tak ada kos, tak payah nak bayar RM10 apa, tak ada. Itu percuma untuk membantu peniaga-peniaga mula berniaga dan mula bertapak untuk maju ke hadapan. So saya dari situ saya rasa 2 ni yang saya nak teraskan. Kalau selebihnya sila hubungi kunjungi cawangan-cawangan yang terdekat. Kita ada 100 lebih cawangan seluruh negara, ataupun hubungi kami dekat nombor talian 0382302222 untuk nak bercakap dengan staff Afin Bank atau Afin Islamic, dan kita akan cuba bantu menghalakan kepada tempat-tempat yang sepatutnya. Jadi saya
cadangkan kepada para peniaga, sila download SME Colony, sila download apa yang Cik Zaki cakap tadi, SME My Assist. Okay. Dalam tu maklumat memang punya banyak. Jadi rugi kalau kita tak gunakan semua maklumat yang diberikan, diprovidkan secara percuma ni. Memang muat turun dan tengoklah. Yang dari situ kita akan dapat tengok apa yang kita perlukan untuk meneruskan perniagaan kita. Dekat tu, Cik Rizal. Okey, itu dia panjang lebar yang diberikan oleh Cik Nazli tentang peranan aktiviti ataupun bantuan-bantuan daripada Affin Bank Affin Islami untuk usahawan startup khususnya. Okey, kita ke soalan terakhir insya-Allah. Dan kita cuba memendekkan lagi sebab kita dah lebih dekat setengah jam ekstra ni. Tapi ini soalan terakhir untuk ketiga-tiga panel. Mungkin soalan kalau boleh dapat diringkaskan berkenaan dengan apakah nilai paling penting yang perlu diterapkan dalam diri seorang usahawan perniagaan startup untuk terus berhadapan dengan cabaran perniagaan dalam waktu yang mencabar ini, terutama dalam keadaan pandemik COVID-19. Bukan kita ingat dulu setahun je, tapi sekarang dah meningkat pada 2 tahun dah, dan tak tahu sampai bila akan berakhir. Jadi mungkin kita mulakan dengan Cik Zaki dulu untuk memberikan pandangan. Okey, terima kasih Encik Rizal. Okey, pada pandangan saya, apa yang penting sekarang ni untuk usahawan adalah think digital first, ya. Everything must be digital. Ya. So dalam aspek day-to-day business, you nak move further, kena think digital. Sebab dia berkaitan dengan my second point, yang mana saya punya sifu banyak ajar saya, you go to where mana you kena pergi ke mana yang ramai orang berkumpul. Ya. Kalau dulu orang kumpul fizikal, sekarang ni dah tak ada fizikal sekali, orang berkumpul dekat social media, dekat handphone, online. So kena pergi kat mana orang ramai berkumpul, dekat situ ada duit. So to do that, you have to use digital means lah. So think digital first. Yang ketiganya, macam yang saya share, macam yang Cik Nazli share, SME Colony, My SME, cari maklumat berkaitan bantuan-bantuan yang ada, sama ada di pihak kerajaan ataupun di pihak bank, ya. Cari masa, sebab saya faham usahawan ni dia nak survive day to day, dia fokus kepada perniagaan sehari-hari. Jadi tapi kena cari masa. Kata orang tu we can do business using other people's money, ya. Tak semestinya nak nak mulakan perniagaan dengan duit sendiri, ya. So cari maklumat, go to SME Colony, pergi pada MSME, dan dari situ mungkin banyak peluang ataupun ruang untuk tuan-tuan semua, usahawan semua untuk memulihkan perniagaan dan seterusnya mengembangkan perniagaan. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, sama-sama Cik Zaki. Okey, Cik Faiz pula untuk soalan terakhir ni, pandangan Cik Zaki. Okey, Cik terima Faiz, kasih. sorry. Tak apa. Okey, terima kasih Encik Izal. Okey, pertama sekali usahawan perlu beranilah dalam menghadapi perubahan seperti yang telah pun dimaklumkan oleh Encik Zaki tadi itu. Pertama, sebagai contoh, kalau dulu perniagaan di dalam brick and mortar, sekarang memang kita boleh kata boleh kata wajiblah untuk ada presence kan di dalam di dalam pendigitalan kan, di dalam online, menggunakan platform untuk nak menjual serta memasarkan perniagaan. Kerana seperti yang saya mention tadi itu, sebagai contoh, kalau macam Facebook saja ada 25 juta user di dalam daripada keseluruhan penduduk Malaysia. Jadi itu saja adalah merupakan pasaran yang amat besar. Okey. Kemudian dalam masa yang paling bersama, seorang perlu bijak mencari peluang yang ada di sekeliling. Kan? Jadi mungkin jika ada sebarang masalah yang di mana yang dihadapi oleh consumer, di situlah ada opportunity kan, peluang untuk usahawan tersebut melakukan sesuatu. Okey, jika ada masalah ini, kalau saya boleh menyediakan produk ataupun servis untuk nak menyediakan masalah tu, jadi itulah salah satu area yang mereka boleh lihat. Kemudian berangka strategi jangka pendek dan juga jangka panjang, kerana yang pentingnya adalah kerana dengan adanya strategi ini, barulah usahawan dapat tahu okey, daripada masa ini kepada masa ini apa yang saya hendak capai, daripada masa ini ke masa ini apa yang saya hendak capai. Mungkin katalah saya punya
customer base saya akan mulakan dalam kawasan kejiranan saya dulu. Kan, kemudian saya akan besarkan lagi ke dalam di dalam bandar yang saya tinggal pula. Jadi usaha-usaha perlu ada pelan itu pelan itu daripada kecil kepada besar kepada yang lagi besar. Kemudian peka terhadap sebarang inisiatif dan juga program yang disediakan oleh pihak kerajaan dan juga agensi-agensi sebagai contoh macam InScan, sebagai contoh macam SME Corp kan. Sebab itu kalau macam di dalam RR 4.0 kan, pendigitalan tu kita ada SME Digitalization Grant kan, di mana usahawan boleh menciptakan perniagaan mereka dengan mendapat bantuan matching grant daripada BSN. Okey. Dan yang terakhir sekali bagi saya, usahawan ni mereka hanya tahu satu jalan, iaitu ke depan. Kan? Jadi bermaksud tidak kira apa jua halangan yang ada kan, perlu sentiasa ke depan dan perlu sentiasa mencari ilmu kan. Jadi bermaksud ilmu-ilmu yang ada tu perlu sentiasa ditambah dan perlu sentiasa ditambah baik, kerana apabila terdapat peredaran zaman kan, peredaran industri, ilmu yang ada pada tahun lepas mungkin lagi sudah lain pada tahun ini kan. Jadi perlunya adanya ilmu tu dan sentiasa dahagakan ilmu untuk memastikan perniagaan itu dapat terus menggunakan ilmu yang ada tu untuk terus kembangkan lagi perniagaan usahawan semua sekali. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, itu dia nasihat daripada Cik Faiz untuk usahawan. Ilmu kena ada, kena alert, bantuan-bantuan, yang program-program disediakan oleh kerajaan. Jangan kita kadang ramai tu kadang saya pun kadang fikir juga kan, niaga shop sendiri dipanggil kan. Kita sendiri kita yang kita rasa kita ada duit, kita buat bisnes tapi tak ada orang yang nak membeli, tak ada orang yang nak berurusan dengan kita. Jadi akhirnya bisnesnya ke laut kan. Jadi kita sebagai usahawan ni kita kena sentiasa alert, kena sentiasa cari ilmu, kena sentiasa up to date juga kan dengan keadaan semasa. Okey, mungkin ada kata-kata terakhir daripada Cik Nazli tentang soalan saya yang terakhir tadi. Cik Nazli. Ya. Terima kasih Cik Rizal. Saya nak tambah apa yang rakan-rakan saya cakap tadi lah sikit. Bukan ni. Satu, saya rasa hati kena cekal. Ikhlas punya cakap berniaga bukan susah, bukan senang. Orang makan gaji boleh cakap berniaga senang, tapi Cik Rizal sendiri tahu berniaga kalau hati tak cekal lari malam lah kan, orang utara cakap kan. So satu, hati kena cekal. Yang dua, tadi Cik Faiz cakap kita kena boleh adaptasikan kepada keadaan semasa, sentiasa kreatif supaya kita boleh adaptasi ke keadaan semasa kan. Yang nombor tiga, dua-dua rakan saya tadi juga teraskan, jangan malu dan segan untuk minta bantuan. Khidmat nasihat diberikan banyak sangat. Agensi-agensi kerajaan, saya ingat untuk startup, untuk SME, untuk PKS ni memang saya ingat paling banyak lah kan. Jadi jangan malu dan segan, kena rajin cari kan, dan kena sentiasa cari, dan dari situ dapat nambah ilmu. So apa pun saya ucapkan kepada semua para peniaga yang berhajat nak berniaga atau yang sedang berniaga, yang terbaik, dan akhir sekali kita tawakal lah, kita cuba yang terbaik, dan insyaAllah ada rezeki dan kita dapat pulangan dia. Itu ya Cik Izzat. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Nazli. Okey, jadi ketiga-tiga panel kita telah memberikan banyak informasi, tips, nasihat kepada kita semua, kepada usahawan, pada menonton rancangan ini sekarang. Dan sebenarnya saya boleh buat di sini bahawa usahawan startup ni memanglah orang kata susah untuk iklankan, jual produk mereka, tapi ada caranya sebenarnya. Yang macam mana Cik Nazli, Cik Faiz, Cik Zaki kata tadi, datanglah, bertemulah dengan mereka ni, antaranya agensi-agensi kerajaan dan pihak bank ni juga. Bertanya, jangan malu sebenarnya. Yang penting kita kena cekal tadi, macam Cik Nazli cakap, kena cekal, kena kreatif, kena berani untuk kita berjumpa dengan pegawai-pegawai yang insya-Allah kan, saya rasa semuanya
kedekut ilmu akan membantu memberikan bantuan dan nasihat kepada usahawan startup ini. Untuk mereka mungkin ramai sebelum ni yang mungkin dah rasa dah belajar banyak, tapi sebab dalam berniaga ni ilmu sentiasa up to date, bergantung pada situasi. Mungkin dulu sebelum ni kita tak terfikir pasal pandemik COVID-19 ni, tapi sekarang ni dulu mungkin cara kita berniaga lain, tapi sekarang bila berlaku ni cara berniaga kita dah lain dah. Kita kena ubah, kita kena sesuaikan dengan keadaan, kita kena tengok situasinya. Kita dah tak boleh sombong, kita boleh ego. Kita kata oh kita dah berniaga 10 tahun dan kita rasa kita ada ilmu, tapi sebenarnya ilmu kita tu mungkin dah tak boleh pakai lagi. Kita kena ubah lagi caranya. Okay? Jadi kita nak ucapkan terima kasih, saya sebagai moderator dan mewakili Afin Bank, Afin Islami ingin mengucapkan terima kasih pada ketiga-tiga ahli panel kita, Encik Nazli bin Khalifah, CEO Afin Islami, dan juga kepada Encik Faiz Azlan bin Encik Hamzah, pengurus Jabatan Bimbingan ISKEN, dan juga Encik Zaki Mo, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Pelaksanaan dan Pembangunan SME Corp, kerana telah bersudi bersama-sama kita pada petang ini, meluangkan masa untuk berkongsi, memberikan ilmu, memberikan nasihat, pandangan yang mungkin insyaAllah kita boleh manfaatkan khususnya kepada usahawan startup ini. Dan terima kasih juga kepada semua tetamu-tetamu, penonton-penonton yang bersama-sama dengan kita daripada awal hingga sekarang. InsyaAllah sekiranya ada lebih banyak info berkaitan Afin Bank, Afin Islami, pasal ISKEN ataupun SME Corp, boleh pergi ke website mereka, boleh pergi terus ataupun pergi ke pejabat-pejabat yang terdekat dengan anda untuk anda mendapatkan maklumat, bertanya face to face dengan mereka, mungkin mengikuti kelas-kelas ataupun kelas ilmu yang akan disediakan. Alright, dan saya sebagai moderator untuk hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan ruang dan masa menjemput saya untuk sebagai moderator hari ini. Dan sekiranya saya ada silap salah dalam mengendalikan SME Business Chat ini, saya mohon maaf, 1000 kemaafan kerana jika ada terkasar bahasa ataupun kesilapan mengambil masa anda semua lebih pada setengah jam tadi. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi webinar yang akan datang. Terima kasih sekali lagi Cik Faiz, terima kasih. Cik Zaki, terima kasih Cik Zaki, Cik Nazli, terima kasih banyak-banyak. Dan kepada anda semua, insyaAllah kita ada webinar yang akan datang, kita akan maklumkan di media sosial, yang Afin Bank akan maklumkan. Dan saya ingin akhiri sesi SME Business Chat ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi, pastinya Afin Bank sentiasa untuk anda. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Sama-sama.